Baik pelajar, selamat sejahtera. Mari kita belajar bagaimana nak selesaikan ketaksamaan pada hari ini ya. Okey, sebenarnya cara untuk menyelesaikan ketaksamaan sama macam cara kita menyelesaikan persamaan linear. So ingat lagi tak macam mana kita nak selesaikan persamaan linear? Kita buat sikit ulang kaji ya. Saya rasa ramai sudah lupa. Okey, katakan sekarang saya bagi awak satu persamaan linear ya. X tolak 1 sama dengan 4. Okay, so kalau kita nak selesaikan persamaan linear ini, maksudnya kita nak cari nilai bagi X. So, tolak 1 kita akan dipindahkan ke sebelah kanan. So, tolak 1 di sebelah kiri, dia akan jadi tambah 1 di sebelah kanan. So, X adalah 5. So, ini cara kita untuk selesaikan persamaan linear. Tolak akan jadi tambah. Tambah akan jadi tolak. Darab akan jadi bahagi. Bahagi akan jadi darab apabila kita pindahkan dari kiri ke kanan ataupun kita pindahkan dari kanan ke kiri. Okay, sama juga untuk selesaikan ketaksamaan. Apa yang beza di sini? Yang pertama kita nampak perbezaan simbol. Okay, untuk persamaan linear simbolnya hanya ada sama dengan sahaja. Okay, tetapi untuk ketaksamaan ada banyak simbol ya. Yang pertama kurang daripada atau sama dengan, yang kedua lebih besar daripada atau sama dengan, yang ketiga kurang daripada, dan yang keempat lebih besar daripada. Okay, so ini adalah perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua saya nak bagi tahu, okey, yang untuk persamaan linear ini, okey, dari awal simbol dia sama dengan, okey, sampai akhir simbol dia pun sama dengan. Okey, tetapi untuk ketaksamaan ini, okey, mungkin dari awal simbolnya kurang daripada. Okey, tetapi akhirnya mungkin dia punya simbol akan disongsangkan, iaitu dia akan jadi lebih besar daripada. Ataupun dari awalnya simbolnya adalah lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, akhirnya nanti dia akan disongsangkan jadi kurang daripada atau sama dengan. So, bila masa kita nak tahu, okey, simbol dia akan disongsangkan pada akhirnya? Ingat lagi tak nota yang cikgu bagi ini? Okey, kita ada 4 keadaan di mana simbol ketaksamaan akan disongsangkan. Iaitu apabila kita darab dengan nombor negatif, kita bahagi dengan nombor negatif, kita darab dengan negatif 1, iaitu songsangan terhadap penambahan. Dan kita lakukan operasi salingan, iaitu songsangan terhadap pendaraban. Hanya 4 keadaan ini sahaja. Okey, simbol kita akan disongsangkan pada akhirnya. Okey, lepas kita tengok contoh 7, saya rasa semua akan faham bila kita nak songsangkan simbol ketaksamaan. Mari kita tengok 7A sama-sama. Sebenarnya sebelum kita mula, kita boleh catat sikit. Okey, bila masa kita nak songsangkan simbol. Okey, so yang pertama kita tahu apabila kita darab dengan nombor negatif. Yang kedua apabila kita bahagi dengan nombor negatif. Yang ketiga apabila wujudnya songsangan terhadap penambahan, iaitu kita darab dengan negatif 1. Dan yang keempat wujudnya songsangan terhadap pendarapan, iaitu kita wujudnya operasi salingan. So keempat-empat ni keadaan sahaja yang kita perlu songsangkan simbol. Yang tambah tolak, nampak tak di sini? Langsung tak ada tambah tolak. So maksudnya kalau tambah tolak tak ada kaitan langsung dengan songsangan simbol. Okey, mari kita tengok contoh 7A sama-sama ya. Okay, kita tahu X tolak 2 kurang daripada atau sama dengan 6. Okay, kita nak cari nilai bagi X. So, kita perlu pindahkan 2. Okay, 2 dengan X hubungan mereka adalah tolak. So, apabila kita pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tambah. So, sebelah kiri sekarang tinggal X. Okay, soalan saya sekarang, adakah saya perlu songsangkan simbol ketaksamaan ini? Okay, mari kita tengok operasi apa yang kita akan buat. Okay, tengok di sini ya. Di sebelah kiri kita tolak nombor positif. Apabila kita pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tambah nombor positif. Kalau tambah nombor positif dengan tolak nombor positif, kita tak perlu songsangkan simbol. Okay, sebab kalau kita nak songsangkan simbol, hanya yang ada dalam senarai ini sahaja. Okay, so di sini kita ikut sahaja simbol yang di atas, iaitu kurang daripada atau sama dengan. Sebelah kanan kita ada 6. Tolak 2 di sebelah kiri, pindah masuk ke dalam kanan, dia akan jadi tambah 2. So, X kurang daripada atau sama dengan 8. Maka saya dah habis menjawab soalan. Mungkin ramai di antara korang akan tertanya-tanya, cikgu kata dah habis jawab soalan. Okay, maksudnya dah dapat cari nilai X kan? Kenapa saya tak tahu pun nilai X yang sebenar itu berapa?
Okay, sebenarnya untuk ketaksamaan, nilai bagi X ada banyak kemungkinan. Tetapi jangan risau, dia bukan banyak sampai tak terhingga ya. Okay, tetapi nilai bagi X ada hadnya. Okay, sama ada had tertinggi atau had terendah. Contohnya, kita tengok soalan ini. X kurang daripada atau sama dengan 8. Maksudnya, okay, nilai-nilai yang mungkin bagi X paling tinggi ialah 8. Okay, dan asalkan kita masukkan nilai X sama dengan 8 atau mana-mana nilai yang kurang daripada 8 ke dalam ketaksamaan ini, X tolak 2 kurang daripada atau sama dengan 6, ketaksamaan ini akan jadi benar. Okay, apa maksud saya di sini? Okay, mari kita tengok sama-sama. Okay, kita tahu ketaksamaan kita adalah X tolak 2 kurang daripada atau sama dengan 6. Sekarang, okay, saya kena pilih satu nilai X di mana dia memenuhi syarat di sini, iaitu X kurang daripada ataupun sama dengan 8. So, nak senang, saya ambil X sebagai 8. So, saya gantikan X dengan 8. Yang lain, saya salin macam biasa. So, 8 tolak 2, kita dapat 6. Okay, so sekarang kita tengok simbol ini. Simbol ini ada dua maksud, kurang daripada atau sama dengan. So, untuk situasi di sini, sebelah kiri, 6. Sama dengan 6. Betul tak untuk pernyataan ini? Yes, betul. So, itu maksudnya nilai X mesti sama dengan 8 ataupun kurang daripada 8. Kita pilih lagi satu nilai yang kurang daripada 8 pula sekarang. X tolak 2 kurang daripada ataupun sama dengan 6. Okay, apa nilai X lagi yang kurang daripada 8? Sebenarnya banyak 7, 6, 5, 0. Okay, dan nombor negatif pun boleh. Sebab nombor negatif semua lebih kecil daripada nombor positif 8. Okay, so katakan saya pilih negatif 7. Okay, X ini adalah negatif 7. So, negatif 7 tolak 2 kurang daripada ataupun sama dengan 6. Negatif 7 tolak 2, kita akan dapat negatif 9. Okay, so sekarang kita baca ini sama-sama ya. Okay, sekarang kita ada kurang daripada atau sama dengan. So, sekarang kita baca sama-sama. Negatif 9 kurang daripada 6. Betul tak? Betul kan? Sebab nombor negatif sentiasa kurang daripada nombor positif. So, pernyataan ini pun sudah betul. So, maksudnya kalau kita masukkan nilai X yang kurang daripada ataupun sama dengan 8, pernyataan ini akan jadi betul. Apa yang akan terjadi kalau kita masukkan nilai X lebih besar daripada 8 ke dalam ketaksamaan ini ya? X tolak 2 kurang daripada atau sama dengan 6. Okay, katakan nilai X yang saya nak pilih yang lebih besar daripada 8. Katakan saya pilih 12. Okay, yang lain saya salin macam biasa. Saya gantikan nilai X dengan 12. So, 12 tolak 2 kita dapat 10. Sekarang kita tengok pernyataan ini. 10 kurang daripada ataupun sama dengan 6. Adakah ini benar? Nampak tak? Ini sudah tidak benar, iaitu palsu. Okay, maksud di sini nilai X yang kita pilih, dia mesti kurang daripada ataupun sama dengan 8. Kalau kita pilih nilai X yang lebih besar daripada 8, ini yang akan terjadi. Okay, kita akan dapat pernyataan ataupun ketaksamaan yang palsu. Okay, sama juga, saya bagi lagi satu contoh. Okay, bagi siapa yang masih tak jelas ya. Okay, kita pilih nilai X yang lebih besar daripada 8. Kali ini saya pun pasti nanti jawapan ataupun ketaksamaan nanti pasti tidak benar, iaitu palsu. Okay, nilai X yang lebih besar daripada 8, saya pilih lagi, katakan 15. Okay, 15 tolak 2. Okay, saya salin macam biasa. 15 tolak 2, kita dapat apa? 13. Nampak tak di sini? Sangat jelas. 13 kurang daripada ataupun sama dengan 6. Ini palsu. 13 mana mungkin boleh kurang daripada 6? Nampak tak? Itulah sebab X kurang daripada ataupun sama dengan 8 ini adalah penyelesaian bagi ketaksamaan yang ini. Okay, hanya nilai X sama dengan 8 atau kurang daripada 8 yang akan menjadikan ketaksamaan ini benar. Kalau tidak, dia akan wujud keadaan di mana pernyataan akan jadi tidak benar. Okay, boleh faham ya? Okay, mari kita tengok contoh B sekarang.
Untuk B, kita ada 7X lebih besar daripada atau sama dengan 28. Okay, sama juga, kita nak cari nilai X, kita perlu pindahkan 7 ke kanan. So, kita semak dulu hubungan 7 dengan X di sebelah kiri. Hubungan mereka adalah darab. So, darab 7 di sebelah kiri, pindah ke kanan akan jadi bahagi 7 nanti. Okay, so sekarang di sebelah kiri kita ada X. Sekarang, simbol ketaksamaan ini perlu tak kita songsangkan? Okay, jawapannya tidak perlu. Okey, sebab di sini kita boleh nampak sangat jelas kita darab nombor positif dengan bahagi nombor positif. Kalau darab nombor positif dan bahagi nombor positif, kita tidak perlu songsangkan simbol ketaksamaan. Okey, so sekarang kita buat macam biasa. Sebelah kanan kita ada 28. Darab 7 di sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan akan jadi bahagi 7. Okey, so di sini X lebih besar ataupun sama dengan 4. Okey, so apa maksud di sini? So, X lebih besar daripada atau sama dengan 4 ini adalah penyelesaian bagi persamaan yang di atas ini. 7X lebih besar daripada atau sama dengan 28. Maksudnya, asalkan awak masukkan nilai X sama dengan 4 ataupun nilai X yang lebih besar daripada 4. Contohnya 5, 6, 10, 20, 30. Okey, so penyataan ini akan jadi betul. Okay, kalau awak masukkan nilai X yang kurang daripada 4, contohnya 3, kosong, nombor negatif. Okay, penyataan ini akan jadi salah. Macam contoh yang tadi saya tunjuk dalam A. So, awak boleh rujuk balik yang tadi ya. Okay, so sekarang mari kita tengok contoh C. Okay, untuk contoh C, kita ada negatif X per 3 kurang daripada 9. Okey, so di sini sama juga macam tadi. Kita nak cari nilai X, kita perlu pindahkan negatif dengan 3 ke sebelah kanan. Okey, so sekarang kita cek. Negatif dengan 3, siapa paling jauh dengan X? Kita akan pindahkan dulu. 3 kita akan pindahkan dulu ya. So, apa hubungan 3 dengan X? Bahagi. So, bahagi 3 kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi darab 3. Di sebelah kiri kita tinggal negatif X. Okey, sekarang simbol kurang daripada. Perlu tak kita songsangkan? Jawapannya tidak perlu ya. Kita salin macam biasa sahaja. Sebab 3 yang di atas ini adalah nombor positif. Apabila kita darab nombor positif ataupun kita bahagi nombor positif, kita tidak perlu songsangkan simbol. Okey, so sekarang di sebelah kanan kita ada 9 darab 3. So, negatif X kurang daripada 27. Okey, sekarang apa maksud negatif X? Negatif X maksudnya negatif 1 darab X. So, darab negatif 1 pindah ke sebelah kanan akan jadi bahagi negatif 1. Okey, so sekarang sebelah kiri kita tinggal X. So, sekarang perlu tak saya songsangkan simbol kurang daripada itu? Jawapannya perlu. Sebab nampak tak ini? Darab negatif 1. Darab negatif 1 di atas ini. Okey, ini maksudnya kita wujudnya songsangan terhadap penambahan. Kita perlu songsangkan simbol kurang daripada kepada lebih besar daripada. Okey, sebelah kanan kita ada 27 bahagi negatif 1. So, X lebih besar daripada negatif 27. Okey, so nampak di sini ya, bila kita nak songsangkan, bila wujudnya salah satu. Okey, keadaan yang seperti di atas ini. Okey, boleh ya? Faham ya? Okey, so sekarang mari kita rujuk kepada contoh D. Okey, untuk D kita ada 7 tolak 4X lebih besar daripada 15. Okey, sama juga macam tadi. Okey, kita perlu pindahkan 7 dan 4 ke sebelah kanan supaya kita boleh dapat cari nilai X ya. Okey, so kita pindah mana satu dulu? Kita akan pindahkan 7 dulu sebab 7 lebih jauh daripada X. So, apa hubungan 7 dengan X? Tambah. So, tambah 7 apabila kita pindah ke sebelah kanan dia akan jadi tolak 7. Okey, so di sebelah kiri. Sekarang kita tinggal negatif 4X sahaja. Okey, sekarang simbol lebih besar daripada perlu tak saya songsangkan? Okey, jawapannya tidak perlu ya sebab 7 adalah nombor yang positif. Okey, so kalau kita tambah 7 dengan tolak 7 maksudnya kita buat penambahan dan penolakan nombor positif. So kita tak perlu songsangkan simbol. So kita salin sahaja. Sebelah kanan kita ada 15 tolak 7. Sebelah kiri kita salin macam biasa, negatif 4X lebih besar daripada 15 tolak 7 kita dapat 8. Okey,
negatif 4x di sebelah kiri. Saya perlu tinggalkan x sahaja. So, negatif 4 dengan x, apa hubungan mereka? Hubungan mereka adalah darab. So, di sini darab negatif 4 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi negatif 4. So, sebelah kiri sekarang tinggal x sahaja. Sekarang, simbol lebih besar daripada, perlu tak saya songsangkan? Tengok di sini, kita darab nombor negatif. Kita bahagi nombor negatif. Nampak di atas tak? Darab nombor negatif bahagi nombor negatif, kita perlu songsangkan simbol. So, sekarang simbol lebih besar daripada akan jadi kurang daripada. Sebelah kanan kita ada 8 bahagi negatif 4. So, x kurang daripada negatif 2. Ini adalah penyelesaian saya. So, awak kena tengok betul-betul di mana saya songsangkan simbol apabila wujudnya keadaan kita darab ataupun bahagi nombor negatif. Okey, setakat ini saya harap semua faham. Okey, untuk contoh 7 ini. Awak ingat, okey, ini sangat penting ya. Okey, apabila kita perlu songsangkan simbol. Okey, biasanya wujudnya keadaan 1, 2 dan 3 sahaja. Yang salingan tu jarang berlaku, tapi awak kena tahulah okey operasi salingan itu apa. Okey, so itu sahaja untuk contoh 7 ini. Okey, dan saya akan tunjuk lagi satu contoh, okey, di mana contoh itu dalam bentuk ayat. Dan awak kena bina ketaksamaan sendiri dan awak perlu selesaikan ketaksamaan tersebut. Okey, mari kita tengok contoh itu sama-sama. Dalam suatu kempen membaca, sebuah gerai mengadakan promosi jualan buku dengan harga RM12.5 setiap buku. Gani membelanja tidak lebih daripada RM80 untuk membeli buku di gerai tersebut. Hitung bilangan maksimum buku yang dapat dibeli oleh Gani. Okay, di sini langkah pertama yang kita perlu buat, kita perlu bentukkan ketaksamaan. Okay, sebelum itu, kita perlu kenal pasti mana pemboleh ubahnya. Di sini tak ada pemboleh ubah kan? So, maksudnya kita perlu cari, okey, mana satu kuantiti yang nilainya kita tidak tahu dan kita gantikan dengan satu pemboleh ubah. So, di sini untuk soalan ini, yes, kita tidak tahu bilangan buku yang Gani akan beli. So, saya akan wakilkan bilangan buku yang Gani akan beli dengan pemboleh ubah X. Bilangan buku. Okey, X adalah bilangan buku ya. Yang kita tahu dalam kempen ini, setiap satu buah buku harganya RM12.5. So, Gani akan beli X buah buku. So, jumlah perbelanjaan untuk buku. Okey, jumlah perbelanjaan Gani untuk buku ya adalah 12.5 darab dengan bilangan buku yang dia beli, X. So, 12.5X. Okey, sekarang. Okey, jumlah yang dia beli tidak lebih daripada 80. So, sekarang saya perlu membina ketaksamaan 12.5X. Okey, sekarang soalan saya, tidak lebih daripada 80. Sekarang, simbol mana yang patut kita guna? Kurang daripada 80 ataupun lebih besar daripada 80? Dia kata tidak lebih daripada 80. So, yang pasti mesti kurang daripada 80. So, simbol ini. Okey, sekarang soalan saya saya akan tanya lagi satu soalan ya. Boleh tak kalau saya letak sama dengan 80? Kalau tidak lebih daripada 80, maksudnya boleh tak sama dengan 80? Yes, boleh sama dengan 80. Asalkan dia tak lebih daripada 80. Kalau ngam-ngam 80, boleh, tak ada masalah. Okey, so sekarang saya dah bentuk ketaksamaan saya. Inilah ketaksamaan saya. 12.5X kurang daripada atau sama dengan 80. Okey, sekarang saya nak cari nilai X. Saya perlu pindahkan 12.5. Apa hubungan 12.5 dengan X? Darab. So, apabila saya pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Okey, sebelah kiri sekarang kita tinggal X. Okey, sekarang simbol kurang daripada atau sama dengan. Perlu tak saya songsangkan? Okay, jawapannya tidak perlu sebab 12.5 ini adalah nombor positif. Kalau kita darab ataupun bahagi nombor positif, tak perlu songsangkan simbol. So, kurang daripada sebelah kanan kita ada 80 bahagi 12.5. So, X kurang daripada atau sama dengan 6.4. Awak boleh guna kalkulator ya. Dengan ini, saya berjaya menyelesaikan ketaksamaan ini. Okay, sekarang
soalan saya ya. X kurang daripada atau sama dengan 6.4. Maksudnya bilangan buku yang dibeli oleh Gani adalah kurang daripada atau sama dengan 6.4 buah. Boleh tak bilangan buku dalam bentuk perpuluhan? Tidak boleh. Okey, bilangan buku mesti dalam bentuk nombor bulat. Okey, so sekarang apakah kemungkinan jawapan bagi bilangan buku yang dibeli oleh Gani ini? Okey, mari kita senaraikan ya. Okey, kita tahu nilai X dia. Okey, mesti kurang daripada atau sama dengan 6.4. So, nombor bulat yang pertama kurang daripada atau sama dengan 6.4 adalah 6. Yes. Okey, boleh tak tulis 7? 7 tak boleh sebab 7 dah lebih daripada 6.4. Okey, dia kurang daripada 6.4. Nombor bulat yang pertama adalah 6. Yang seterusnya, nombor bulat 5, 4, 3, 2 dan 1. Boleh tak tulis kosong? Tak boleh ya, sebab dia beli buku. Dia bukan tak beli buku. Kalau tulis kosong maksudnya dia tak beli buku. Okey, untuk soalan ini Gani ada beli buku. Okey, sekarang mana satu bilangan yang betul? Maksudnya antara 6, 5, 4, 3, 2 dengan 1. Gani sebenarnya dah beli berapa buah buku? Macam mana saya nak tahu? Okey, tengok balik soalan. Hitung bilangan maksimum buku yang dapat dibeli oleh Gani. Bilangan maksimum. Maksudnya bilangan yang paling banyak dia dapat beli. So, di antara banyak-banyak nilai di sini, yang kita tahu, 6 adalah nilai yang paling tinggi. So, saya dah tahu bilangan maksimum buku yang dapat dibeli oleh Gani adalah 6 buah. So, saya salin je daripada soalan. Okey, bilangan maksimum buku yang dapat dibeli oleh Gani ialah 6 buah. Itu sahaja. Okey, dengan ini saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 7.2b di muka surat 161 dan 162 dalam buku teks. Selamat mencuba.